Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya ucapkan kepada semua penonton video kami pada kali ini. Pada hari ini, kumpulan saya iaitu terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Amin Nazmi, Luqman Shah dan juga Muhammad Hakim. Kami akan membentangkan beberapa isu yang berbangkit dalam penulisan persejarahan bersentrikkan Malaysia dan Eropah. Dan juga kami akan sarankan beberapa langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah-masalah ini. Jadi sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut tentang topik ini, marilah kita mengetahui apakah itu sentrik. Jadi secara definisinya, sentrik ini bermaksud satu unsur kecenderungan ataupun kecondongan yang digunakan sebagai pendekatan utama dalam menulis karya sejarah. Kebanyakan daripada konsep sentrik ini muncul sebagai satu tema yang digunakan oleh sejarawan untuk membahas tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh, pembangunan di Tanah Melayu banyak dipengaruhi oleh kedatangan British ke Tanah Melayu. Dalam bahasa mudahnya, sentrik ini merupakan satu unsur berat sebelah yang digunakan oleh sejarawan ketika menulis karya sejarah. Sentrik ini tidak hanya tertumpu kepada satu bidang kecil iaitu ideologi, tetapi ia juga boleh melibatkan satu konsep yang lebih besar, iaitu di mana satu entiti geopolitik juga boleh terlibat dalam sentrik ini. Sebagai contoh, kita ada konsep sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia. Kedua-dua konsep sentrik ini membawa pendekatan yang berbeza terhadap penulisan tersebut. Jadi bercakap mengenai persejarahan di Malaysia, karya-karya sejarah di Malaysia tidak boleh lari daripada konsep sentrik Eropah, kerana kebanyakan daripada karya-karya sejarah sewaktu zaman kolonial ditulis oleh pegawai-pegawai British. Sebagai contoh, R.O. Winstead dan juga Frank Swettenham. Jadi sentrik Eropah ni dia lebih mengutamakan tokoh-tokoh barat ataupun lebih mengagungkan bangsa penjajah sebagai satu pembawa rahmat kepada tanah Melayu, yang mana mereka mendakwa bahawa kedatangan mereka itu memberi impak yang lebih besar, impak yang lebih positif kepada pembangunan di tanah Melayu. Oleh sebab itulah munculnya isu bahawa pensejarahan di Malaysia ini sewajarnya ditulis semula, kerana kebanyakan daripada karya-karya ini lebih mengagungkan bangsa penjajah daripada mengangkat rakyat di negara kita sendiri. Selepas daripada zaman kemerdekaan, barulah ada konsep sentrik Malaysia, di mana kebanyakan sejarawan-sejarawan tempatan lebih mengangkat kehebatan rakyat di negara kita dan bertujuan untuk membina negara bangsa. Jadi kita teruskan dengan seterusnya. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada persamaan antara sentrik Eropah dan sentrik Malaysia dalam konteks kritikan sosial. Jadi terlebih dahulu kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan kritikan sosial. Kritikan sosial membawa maksud kepada penilaian atau pengajian berkenaan dengan keadaan masyarakat pada sesuatu masa. Jadi dalam kritikan sosial ni terdapat 3 perkara yang kita boleh ambil kira. Yang pertama adalah berkaitan penilaian, yang kedua perbandingan, dan yang ketiga pengungkapan melalui sesuatu masyarakat. Dalam kritikan sosial ini juga 3 aspek yang boleh kita tekankan. Yang pertama dari segi aspek politik, sosial, dan yang terakhir adalah sosioekonomi. Jadi kita pergi terus menelusuri apakah konteks kita pada hari ini, iaitu persamaan antara sentrik Eropah dan sentrik Malaysia dalam imitasi kepada kritikan sosial. Kita bergerak kepada yang pertama, iaitu sentrik Eropah. Poin yang pertama kita boleh ambil iaitu perubahan dari segi sosial dan budaya yang telah dibawa oleh kolonial barat ke tanah Melayu sebelum dan selepas pasca kemerdekaan. Penyebaran agama yang dibawa masuk oleh pengaruh barat telah membawa banyak perubahan dari segi agama, budaya, bahasa, dan terutama sekali adalah sistem pendidikan Eropah yang telah mempengaruhi identiti dan kepercayaan masyarakat setempat. Baiklah, kita ambil satu contoh, iaitu dari segi sistem pendidikan. Jadi kita dapat lihat
sistem pendidikan ini telah membawa perubahan yang besar kepada tanah Melayu. Terdapat 5 jenis bentuk sistem pendidikan ataupun struktur pendidikan yang telah dibina oleh kolonial barat terhadap masyarakat setempat di tanah Melayu. Contohnya yang pertama, kita ada sekolah vernacular Inggeris, sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular India, dan yang terakhir sekali adalah sekolah agama. Jadi kalau kita lihat daripada kelima-lima sekolah yang dibina adalah kesemuanya hampir berunsurkan kepada perkawanan masing-masing. Tiada persefahaman dan mereka mengutamakan sistem pendidikan vernacular Inggeris, di mana kebanyakan daripada sekolah ini dibuka di kawasan-kawasan bandar yang dihuni oleh mubalih Kristian. Jadi tanah Melayu yang dulunya dihuni ataupun majoritinya mempelajari agama Melayu, setelah kemasukan Cina dan India membawa perubahan yang besar kepada tanah Melayu, dan akhirnya sekolah agama diletakkan dalam hierarki yang terakhir. Kita dapat lihat di situ. Dan poin yang seterusnya adalah berkenaan dengan kritikan terhadap kebijaksanaan ekonomi kolonial. Kalau kita dapat lihat, ekonomi kolonial telah membawa kemajuan dalam perindustrian 4.0. Perindustrian, industri revolusi 4.0. Walau bagaimanapun, kita perlu lihat latar belakang kepada kemajuan. Mereka telah mempergunakan masyarakat demi mengawalkan keuntungan diri sendiri. Sebelum itu, ekonomi kolonial, sebelum adanya pendidikan, ekonomi ini diletakkan sebagai satu tujuan utama. Namun atas desakan ataupun kemahuan dan keinginan masyarakat setempat yang ingin mendapatkan pendidikan kepada golongan-golongan muda, jadi semua gubernur British dan juga residen-residen British mengambil keputusan untuk membina sistem pendidikan supaya semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang sama rata. Namun semuanya lain dari apa yang diinginkan. Indah kabar dari seterusnya, kita bergerak kepada sentrik Malaysia. Dalam sentrik Malaysia terdapat 3 kritikan yang boleh kita tekankan. Yang pertama adalah dari segi kritikan terhadap penindasan etnik dan budaya. Yang kedua adalah kritikan terhadap isu-isu budaya dan bahasa. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kritikan terhadap pembangunan moden dan alam sekitar. Kita lihat yang pertama, iaitu kritikan terhadap penindasan etnik dan budaya. Dalam karya-karya pensejarahan Melayu seperti karya Said Nakib Al-Atas dan juga karya Zahbah, hampir kesemua majoriti daripada mereka menekankan bahawa masyarakat Melayu ini ditindas berbanding dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Kerana apa? Masyarakat Melayu ini jika diberikan didikan yang cukup, diberikan semua fasiliti yang mencukupi, mereka mudah mengambil alih pentadbiran. Ini yang Barat tidak inginkan. Jadi antara dasar lain yang mereka mengetengahkan isu-isu berkenaan dengan penindasan ini adalah contoh dari dasar politik yang menghasilkan ketidaksetaraan etnik dan ketidaksetaraan sosioekonomi. Contohnya dasar yang telah ditekankan semasa pasca kemerdekaan, iaitu berkenaan dengan dasar pecah dan perintah, di mana British mengasingkan identiti kaum berdasarkan fungsi ekonomi yang berbeza. Kita dapat lihat China diletakkan di kawasan bandar, India diletakkan di kawasan estate, dan Melayu diletakkan dan dipinggirkan di kawasan perkampungan dan hanya melakukan aktiviti secara diri yang mampu menyara keluarga dan diri mereka sendiri. Yang kedua, kita lihat dari segi kritikan terhadap isu-isu budaya.
dan bahasa. Ini banyak dipengaruhi dari sistem pendidikan yang dibawa daripada barat dan kemudiannya disebarkan di tanah Melayu. Kita dapat lihat bahasa Inggeris hampir ditekankan dalam semua sistem pendidikan, tidak kira negeri Melayu, Cina, India, Inggeris. Semuanya mengutamakan bahasa Inggeris. Namun adakah mereka mengetengahkan bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun dan bahasa utama tanah Melayu sebelum dijajah oleh kolonial British? Kesan penjajahan budaya yang dibawa masuk ini telah memberikan banyak kesan, terutama kepada kesan globalisasi dan kehilangan warisan budaya tempatan. Yang terakhir sekali adalah kritikan terhadap pembangunan moden dan alam sekitar. Kritikan dalam konteks ini juga boleh menunjukkan bahawa apakah cabaran-cabaran kepada perubahan alam sekitar membawa kepada kemerosotan ekonomi masyarakat. Kita dapat lihat seperti mana yang kita tahu dalam dasar pencahayaan perintah, masyarakat Melayu hanya tertumpu kepada kawasan perkampungan. Namun apabila kawasan itu dihancurkan dan dibina dinaik taraf kepada kawasan perbandaran, maka kawasan bandar hanya dihuni oleh masyarakat Cina. Jadi bagaimana masyarakat Melayu ingin mengusahakan tanaman dan pertanian serta perikanan hanya untuk ekonomi sara diri sendiri, kerana semua itu hanya untuk kepentingan kolonial barat demi memajukan negara mereka. Jadi kita dapat lihat banyak unsur-unsur bias dan negatif telah dibawa oleh kolonial barat terhadap tanah Melayu, sehinggakan kesemua masyarakat mendapat impak negatif, namun ianya mampu dibendung oleh kesemua tokoh-tokoh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi seterusnya saya akan mempersembahkan mengenai persamaan terlebih dahulu apabila kita membanding bezakan di antara Malaysia sentrik dan juga Euro sentrik. Jadi sebelum kita pergi melihat pada perbezaan, kita akan lihat pada persamaan dahulu. Yang pertamanya, persamaan ini dapat dilihat apabila kedua-dua aspek atau isu yang dibincangkan, sama ada Malaysia sentrik ataupun Euro sentrik, ini bersikap berat sebelah, di mana penulisan pensejahan adalah berpihak pada pihak masing-masing. Misalnya seperti yang kita tahu, penulisan pensejarahan bagi kedua-dua isu ini adalah bersifat komprehensif, merangkumi segenap aspek seperti aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi jelasnya perbincangan mereka mengenai ketiga aspek utama ini adalah berpihak dan menunjukkan kemampuan bagi pihak masing-masing untuk mengetengahkan kekuatan mereka dalam menulis sesuatu pensejarahan. Misalnya apabila kita berbicara mengenai Malaysia sentrik, fokus atau tumpuan kita adalah berfokuskan kepada perilaku orang Malaysia sendiri apabila segala isu yang dibincangkan adalah bersikap berat sebelah dan ada unsur bias, di mana tidak semua unsur yang sebenarnya telah diketengahkan meskipun dalam penulisan Malaysia sentrik. Dan apabila kita bercakap mengenai Euro sentrik pula, penulisan pensejahan adalah berfokus kepada tokoh-tokoh ataupun segala kepentingan yang dibincangkan ataupun yang dilebihkan kepada pihak British. Jadi kita lihat bahawa kedua-dua bentuk penulisan ini ada unsur bias, di mana unsur ini menjadi satu elemen utama dalam mereka menghasilkan pensejarahan bagi pihak masing-masing, iaitu Malaysia sentrik ataupun Euro sentrik. Jadi dalam penulisan pensejarahan Malaysia ini, kita tidak dapat nafikan bahawa apabila penulisan itu dihasilkan mengikut akal ataupun unsur logik masing-masing, maka ideologi yang dibawa itu adalah berdasarkan kepada pemikiran masing-masing, kerana mereka menjurus ke arah kelebihan, kemampuan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh pihak masing-masing. Misalnya bagi orang Malaysia ataupun bagi penulisan pensejarahan Malaysia, segala fokus dan tumpuan adalah tumpuan
bertumpu pada perilaku orang Malaysia, termasuk dari segi adat, kepercayaan, budaya dan juga adat istiadat mereka. Dan begitu juga dengan Eurocentrik yang membincangkan mengenai kekuatan bagaimana pihak kolonial bertapak di tanah Melayu ataupun di Malaysia dalam proses mereka menjalankan imperialisme terhadap negara-negara lain juga. Jadi kita dapat lihat bahawa bagaimana penulisan pensejahan bagi kedua-dua pihak ini ada unsur berat sebelah yang mana akhirnya menjurus kepada penulisan pensejahan bagi pihak masing-masing. Seterusnya adalah berkaitan dengan perbezaan karya persejarahan Malaysia dalam konteks kekuatan sumber antara sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia. Yang pertama, kita pergi kepada sentrik Eropah. Akses kepada sumber Eropah, di mana dalam sentrik Eropah adalah cenderung menggunakan sumber-sumber dari penjajah Eropah seperti Arsip Negara di London, Arsip Nasional Belanda dan sebagainya. Banyak sumber yang berkaitan dengan pentadbiran tanah Melayu ataupun pentadbiran penjajah Eropah di Malaysia. Jadi kita dapat lihat di sini banyak sumber-sumber yang berkaitan dengan pentadbiran tanah Melayu dan juga pentadbiran Eropah terdapat di negara-negara barat, contohnya seperti di London dan juga di Belanda. Seterusnya adalah dengan kesan global, iaitu pendekatan ini cenderung memberikan penekanan pada peristiwa ataupun proses global yang melibatkan Eropah seperti pengaruh perdagangan, agama dan politik Eropah ke atas Malaysia. Jadi ini membolehkan pengenalan sejarah Malaysia dalam konteks dunia yang lebih meluas. Contohnya kita dapat lihat Eropah ni merupakan satu negara yang besar. Sentrik Eropah. Eropah merupakan negara yang besar yang dihuni oleh banyak negara-negara barat. Jadi apabila negara barat ini mempelopori ataupun menguasai dunia, sejarah Malaysia itu boleh tersebar ke pelbagai negara. Seterusnya, rekod yang tertulis luas. Jadi sumber-sumber Eropah seringkali termaktub dalam rekod yang tertulis dan diperincikan dalam konteks yang luas, membolehkan penyelidik untuk membuat penelitian yang lebih mendalam. Penelitian berkenaan dengan persejarahan Malaysia ni banyak dibukukan oleh pensejarahan ataupun sejarawan barat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang sahih dan betul, ianya banyak terkandung ataupun tersimpan di negara-negara barat untuk mendapatkan bukti yang lebih sahih dan bukti yang lebih jitu. Jadi bergerak kepada sentrik Malaysia. Jadi dari sentrik Malaysia juga ada 3 aspek yang kita boleh lihat, iaitu dari segi perspektif tempatan ataupun dari segi masyarakat awam. Seterusnya pemahaman budaya dan etnik, dan yang terakhir sekali adalah kajian tempatan yang mendalam. Kita lihat yang pertama, iaitu dari segi perspektif masyarakat tempatan. Jadi sentrik Malaysia menekankan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat tempatan Malaysia, termasuklah antaranya seperti manuskrip, catatan lisan dan warisan budaya tempatan. Ini memungkinkan naratif sejarah yang lebih berpusat pada perspektif tempatan. Kebanyakan sumber sejarah ataupun penulisan sejarah yang kita akan dapat di tanah Melayu yang berasaskan sentrik Malaysia, kebanyakannya adalah sumber primer, seperti yang dikatakan sebentar tadi, adalah manuskrip, sumber lisan oleh sumber primer, iaitu masyarakat-masyarakat yang ada ataupun orang, tokoh-tokoh yang terlibat dalam sesuatu peristiwa tersebut. Seterusnya adalah pemahaman budaya dan etnik. Pendekatan ini memberikan tumpuan kepada kepelbagaian budaya dan etnik di Malaysia yang memungkinkan kurang ditonjolkan dalam sentrik Eropah. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik berkenaan kerumitan masyarakat Melayu
Kalau kita lihat Melayu ni ataupun Malaysia ni kepelbagaian budaya. Dalam penulisan sentrik Eropah, mereka banyak menekankan berkenaan ekonomi yang mereka tingkatkan. Apa yang mereka lakukan kepada tanah Melayu. Sebaliknya, dalam sentrik Malaysia, mereka lebih menekankan warisan-warisan kebudayaan negara, di mana kebudayaan masyarakat-masyarakat tertentu, supaya warisan itu tidak ditenggelamkan oleh zaman. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kajian tempatan yang mendalam. Penelitian Malaysia seringkali mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai konteks budaya dan sejarah tempatan yang memungkinkan untuk menganalisis aspek-aspek yang lebih luas dan terperinci dalam sejarah Malaysia. Dalam fakta-fakta mendapatkan fakta sejarah yang lebih sahih, banyaknya terkandung dalam aspek kebudayaan negara. Jadi untuk mendapatkan pandangan ataupun stigma yang lebih luas, banyak sumber primer untuk kita dapatkan, yang perlu kita dapatkan supaya bukti itu lebih sahih dan dapat dibandingkan dengan penulisan yang dihasilkan oleh sentrik Eropah. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada perbezaan yang dapat kita lihat antara Malaysia sentrik dan juga Eurocentrik. Jadi kita dapat lihat terdapat beberapa perbezaan utama di antara kedua-dua isu ini. Yang pertama dari segi faktor penulisan ataupun motif penulisan pensejarahan. Yang pertama, bagi Malaysia kita dapat lihat bahawa kita dapat bahagikan kepada dua era, iaitu pada era kolonial dan juga era pasca kolonial, di mana motif penulisan bagi kedua-dua era ini jelasnya adalah berbeza mengikut tumpuan dan fokus masing-masing. Misalnya bagi era kolonial, kita dapat fokuskan kepada unsur dongeng, arahan dari pemerintah serta undang-undang, di mana kita dapat lihat bahawa misalnya unsur dongeng ini diketengahkan oleh penulis ataupun ataupun ahli sejarah dalam menulis pensejarahan Malaysia untuk menarik minat para pembaca dan untuk menguatkan lagi elemen sejarah yang digunakan dalam sesuatu karya. Misalnya Hikayat Yang Merom Mahawangsa yang telah menggunakan elemen unsur dongeng dan juga mitos dalam usaha menarik minat pembaca untuk mempercayai segala perkara-perkara yang ditulis dalam Hikayat Merom Mahawangsa. Seterusnya, bagi era pasca kolonial pula, konteks penulisan adalah lebih meluas dan mencakupi aspek yang lebih besar, di mana ia melibatkan motif perpaduan, pembentukan masyarakat serta kesedaran dalam diri penulis. Bagi Barat pula, motif penulisan juga adalah berbeza daripada Malaysia kerana mereka adalah lebih kepada untuk menjelaskan keadaan masyarakat ataupun untuk memahami masyarakat setempat, bagaimana sosio budaya atau bagaimana norma hidup masyarakat yang mereka jajah pada ketika itu. Dan seterusnya, motif mereka adalah untuk mengangkat penjajahan kolonial di tanah Melayu. Sebagai contoh, saya beri Frank Cheltenham yang telah menulis mengenai penjajahan bagaimana beliau menjalankan tugas sebagai gubernur di negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi jelasnya motif penulisan adalah untuk mengangkat pihak British ataupun kolonial sewaktu penjajahan mereka di tanah Melayu. Dan seterusnya ialah kajian terhadap masyarakat tempatan. Dan saya bagi contoh, terdapat dua tokoh yang telah membuat kajian terhadap masyarakat tempatan sewaktu penjajahan mereka di tanah Melayu. Misalnya Stanford Raffles yang telah membuat kajian mengenai undang-undang naskah Melayu. Dan seterusnya ialah R.J. Wilkinson yang telah membuat kajian yang dalam aspek yang lebih spesifik atau khusus, iaitu mengenai masyarakat Perak dan juga Undang 99 Negeri Perak. Jadi jelas kita dapat lihat bahawa motif bagi penulisan pensejarahan bagi Malaysia dan juga Europe adalah jelasnya berbeza, dan kita dapat lihat bagaimana motif ini berubah mengikut keadaan masa dan juga keperluan semasa untuk diselaraskan bagi tujuan penghasilan kesusasteraan yang lebih komprehensif dan juga lebih menarik. Antara perbezaan utama yang kita boleh lihat daripada karya-karya sejarah yang bersentrikan Eropah dan juga bersentrikan Malaysia adalah dari segi pengadilan moralnya. Pengadilan moral di sini bermaksud tentang ialah bagaimana penilaian moral seseorang penulis terhadap sesuatu peristiwa sejarah dan bagaimana tafsiran beliau terhadap peristiwa tersebut.
Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis sangatlah memberi impak kepada bagaimana tafsiran tersebut dibuat, kerana jika pendekatan yang digunakan adalah berat sebelah, maka tafsiran yang dihasilkan juga akan berunsurkan berat sebelah, iaitu menyebelahi sesuatu pihak sahaja. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam pengadilan moral ini memang banyak unsur berat sebelah. Yang mana satu contoh mudah yang senang untuk kita kaitkan adalah daripada peristiwa penentangan Tok Janggut di Kelantan. Daripada peristiwa ini, penulis Barat mengatakan bahawa penentangan Tok Janggut ini merupakan satu penyerhakaan kepada Sultan, kerana pada ketika itu Tok Janggut telah melanggar titah Sultan Kelantan untuk menyerah diri dan tunduk kepada penguasaan British. Dan penulis British menggambarkan bahawa penderhakaan kepada Sultan ini merupakan satu tindakan yang sangatlah besar dan boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Tetapi daripada kacamata sejarawan tempatan, mereka menafsirkan penentangan Tok Janggut ini sebagai satu perjuangan bangsa, kerana pada ketika itu Tok Janggut bukan hanya menentang disebabkan oleh Sultan kehilangan hak untuk memerintah, tetapi turut menentang disebabkan oleh kenaikan cukai yang dikenakan oleh British kepada rakyat-rakyat di negeri Kelantan. Jadi daripada kenaikan cukai tersebut, rakyat Kelantan mengalami kesengsaraan disebabkan oleh harga cukai yang tinggi. Dan seperti kita tahu, negeri Kelantan bukanlah satu negeri yang kaya dengan biji timah, emas dan pelbagai kegiatan ekonomi. Jadi rakyat-rakyat di negeri Kelantan hanyalah bergantung kepada aktiviti-aktiviti pertanian. Jadi dari sini kita boleh lihat bagaimana pendekatan sentrik Eropah telah menyebabkan sesuatu peristiwa yang mulia di negara kita telah disalah tafsirkan sebagai satu peristiwa yang hina untuk rakyat negara kita. Jadi wajar untuk penulis-penulis sejarah supaya mengangkat peristiwa-peristiwa penentangan terhadap bangsa penjajah, supaya rakyat di negara kita tahu akan perjuangan-perjuangan tokoh ini dalam usaha untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan daripada bangsa penjajah. Dan seterusnya kita akan lihat perbezaan juga dari aspek genre penulisan dan juga sumber. Bagi penulisan Malaysia sentrik, kita dapat lihat bahawa sumber pensejarahan bagi Melayu tradisional adalah meliputi pelbagai genre yang kita dapat lihat seperti sastra kitab, di mana sastra kitab ini merangkumi aspek keagamaan, undang-undang Melayu lama dan juga pelbagai cabang genre sastra rakyat, di mana sastra rakyat ini apabila kita dengar ianya berfokus kepada puisi, jenaka, teladan dan pelbagai lagi, di mana fokus utama masyarakat melalui sastra rakyat ini adalah untuk memberi pengajaran ataupun untuk memberi nasihat kepada orang-orang lain, dan ianya merupakan satu perkara yang diwarisi dari turun-temurun. Seterusnya, bagi Eropah pula, penulisan pensejarahan adalah dibuat berdasarkan fakta dan ditulis dalam bentuk penulisan naratif ataupun deskriptif yang bercorak ilmiah. Dan dalam arti kata lain, penulisan Eropah ataupun Eurocentrik ini adalah menjurus kepada penceritaan semula, di mana ianya bersikap naratif dan juga deskriptif, menceritakan bagaimana suatu peristiwa itu berlaku secara spesifik. Dan bagi Eurocentrik, penulisan mereka dibuat adalah berdasarkan ambil kira daripada aspek perspektif dan juga pemikiran menerusi perspektif Eropah, di mana mereka menggunakan ideologi-ideologi yang dikeluarkan oleh pandangan mereka sendiri ataupun buah fikir mereka yang mengetengahkan kekuatan juga kelebihan yang dimiliki oleh pihak Eropah dalam menjalankan penjajahan di tanah Melayu. Contoh karya yang dapat saya berikan bagi Malaysia sentrik dan juga Eurocentrik ada dua. Yang pertamanya ialah Solalatus Salasatin bagi Malaysia sentrik, di mana kita dapat lihat terdapatnya unsur-unsur sastra Melayu tradisional yang telah digunakan bagi menguatkan lagi penulisan pensejarahan, di mana ianya mengisarkan mengenai sejarah asal-usul Raja Melayu yang dikatakan berasal daripada Iskandar Zulkarnain dan juga telah dimitoskan. Jadi kita dapat lihat bahawa bagaimana
unsur mitos pada awalnya setelah saya ceritakan digunakan untuk menguatkan lagi pensajahan serta menguatkan lagi elemen fakta yang digunakan bagi menarik minat pembaca untuk meneruskan pembacaan dan juga memahami konteks penceritaan yang digunakan dalam Malaysia sentrik. Seterusnya bagi Eurocentrik pula ataupun dari segi Eropah, kita dapat lihat karya History of Java, iaitu satu karya sejarah di Pulau Jawa sejak zaman purbakala. Dan seterusnya yang terakhir ialah The Malay Annal, di mana The Malay Annal ini merupakan satu karya yang berkonsepkan Eurocentrik, di mana ia menceritakan mengenai kajian terhadap sejarah Melayu, di mana pelbagai unsur dan juga perspektif dari barat telah diketengahkan dalam penghasilan karya ini. Antara langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk mengatasi masalah-masalah berikut adalah dengan menghasilkan penulisan pensejarahan yang lebih telus dan tidak didasarkan kepada kepentingan mana-mana individu ataupun organisasi semata-mata. Hal ini demikian kerana jika penulisan pensejarahan dilakukan sedemikian, maka akan ada beberapa fakta ataupun maklumat yang tidak dipersembahkan untuk menjaga kepentingan tersebut. Sejarawan sewajarnya merungkaikan setiap fakta yang ada dalam peristiwa sejarah agar masyarakat dapat mengetahui apakah sebenarnya yang berlaku dalam peristiwa tersebut. Dan seterusnya membolehkan mereka untuk mengambil iktibar yang sebenar-benarnya daripada setiap kronologi yang berlaku dalam peristiwa sejarah tersebut. Sebagai contoh, apabila kita berdiskusi mengenai Kesultanan Melayu Melaka, akan ada sesebuah pihak yang mengatakan bahawa Kerajaan Melayu Melaka hanyalah menggunakan senjata keris dan lembing sebagai pertahanan utama dalam setiap urusan keselamatannya. Tetapi ada juga sesebuah pihak yang mengatakan bahawa Kerajaan Melayu Melaka sudah maju dan mempunyai meriam yang besar yang berupaya untuk memberi pertahanan yang secukupnya sebagai satu kerajaan yang megah dan besar di Asia Tenggara pada ketika dahulu. Jadi kecelaruan dalam percenggahan fakta inilah telah menyebabkan kecelaruan dalam mentafsirkan peristiwa sejarah sebagaimana mereka sepatutnya ditafsirkan. Jadi kita teruskan dengan langkah seterusnya. Seterusnya saya akan mengutarakan satu langkah penyelesaian ataupun saranan yang dapat dilakukan bagi mengatasi isu ini, iaitu dengan menghasilkan kritikan sejarah terhadap suatu fakta ataupun penulisan pensejarahan untuk menguji kekuatan sumber, kesahihan fakta dan juga penggunaan elemen-elemen sejarah. Dan kritikan ini adalah sangat penting untuk memastikan bahawa sesuatu bahan sejarah itu dapat diterima sebagai bahan sejarah yang betul berdasarkan bukti yang betul serta fakta yang kukuh. Jadi, apabila menghasilkan penulisan pensejarahan sama ada dari aspek Malaysia sentrik ataupun Eurocentrik, penulisan tersebut mestilah bersifat terbuka dan juga perlulah dilakukan kritikan sama ada secara kritikan dalaman ataupun kritikan luaran bagi menghasilkan suatu penulisan pensejarahan yang menggunakan fakta yang betul, di mana ahli sejarah ataupun sejarawan perlulah melakukan kritikan ini bagi mengetengahkan segala elemen-elemen yang digunakan adalah betul dan dapat dipastikan kesahihannya, dan di mana penulisan pensejarahan ini akhirnya akan diberikan kepada generasi-generasi yang akan datang, di mana jika penulisan pensejarahan ini menggunakan fakta yang tidak betul atau terdapat percanggahan fakta di antara ahli sejarah, maka kekuatan ataupun sumber sejarah ini tidak dapat digunakan sebagai satu sumber yang sahih bagi mengetengahkan ataupun bagi usaha untuk menceritakan sesuatu pensejarahan dengan fakta yang betul. Oleh itu, dalam penghasilan suatu karya sejarah, unsur kritikan sama ada kritikan dalaman ataupun kritikan luaran merupakan satu aspek yang perlu, di mana ianya perlu diketengahkan sama ada dari awal penulisan pensejarahan ataupun di akhir penulisan pensejarahan. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Langkah yang terakhir adalah dengan para sejarawan dan peneliti karya sejarah haruslah mengetengahkan dan menonjolkan sumber mereka, metodologi dan pemikiran teoretikal dalam penulisan karya-karya mereka. Ini membantu para pembaca, masyarakat serta peneliti yang lain mendapat gambaran yang jelas
serta penelitian yang mereka ambil dari karya-karya yang dihasilkan. Hal ini supaya dapat mengelakkan daripada konflik-konflik yang tidak diingini berlaku. Sekian. Terima kasih.